Diorang buat filem sampah. Macam itulah yang berlaku kepada filem ni. Pada Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Bikin Filem. Alright. Aduh, peluh aku buat macam ni. Okay. Dia tiba-tiba jadi macam sagam ke apa ni. Okay, aku baru lepas tonton filem Bikin Filem ni. Filem dia mengisahkan tentang Rahim G yang dilakonkan oleh Azhan Rani, seorang pengarah yang dah veteran lah. Dia macam legend lah. Cuba membuat filem. Lepas tu at the same time, dalam masa yang tengah dia shooting semua tu, banyak benda-benda ni lah, halangan yang berlaku. Contohnya macam hujan, produksi teruk, lepas tu dia punya penerbit buat hal semua tu, duit tak ada, semua benda-benda macam tu lah. Okay? Dan basically that was it. Okay? Filem ni berdurasi selama sejam 10 minit. Okay? Actually dia sejam 7 minit je. 3 minit akhiran tu adalah kredit. Dia like seriously lama gila. Okay, sebelum aku lupa tentang benda yang baik tentang filem ni, baik aku cakap dulu, okay? Benda yang bagus tentang filem ni. Filem Bikin Filem ni, dia banyak memfokuskan perkara-perkara yang kita asyik dengar je tau. Contoh aku bagi example, aku sebagai orang yang tidak terlibat dengan industri perfilman semua tu, aku banyak dengar ura-ura gosip yang macam di sebalik tabir sebuah produksi filem lah, benda-benda yang contoh macam penerbit ni ada buat hal dengan pelakon ni. Gosip je lah aku dengar, tapi aku tak pernah tahu pun benda tu betul atau tidak, sebab aku bukan orang industri pun kan. So banyak benda yang memfokuskan benda tu. Dia ada banyak menunjukkan realiti di belakang tabir sesebuah produksi filem. Okay, so that was good. Benda tu aku macam, okay, dia ada tunjuk benda-benda macam ni. So I was not expecting that message will be delivered. Tapi aku nampak benda tu, so okay lah. That was it. Itu je yang aku suka. Okay, the problem with this film is cacar merbau weh. First, durasi dia, aku ingatkan dalam sejam setengah tau filem ni. Rupanya sejam 10 minit. Lepas tu the real story is only 1 hour. Dah jadi macam dah macam limited series kat Netflix lah pula. Limited series dekat Netflix pun ada 7 episod, betul tak? Satu episod sejam. Aduh, stress tu tengok cerita ni. Cacar merbau. Okay, kita tengok balik pelakon-pelakon yang ada kat dalam filem ni. First, kita ada Sherry Al-Haddad. Okay, Sherry Al-Haddad watak utama. Azhan Rani watak utama. Shah Al-Yahya, screen time dia like 5%, 5% saja. 5% saja. Era Fazira pun lebih kurang 5 ke 10% je. Okay. Siapa ni? Sharifah Sakinah kot nama dia. Sharifah Sakinah. Dia lagilah aku dia yang lain ni okey. Yang dua ni, Shah Al-Yahya dengan Era Fazira, screen time dia sangat sikit. Macam mana dia boleh lepas pergi ke poster? Patutnya Amirul Effendi kau letak kat situ, tapi kenapa dia tak ada? Babi kuat pula motor. Patutnya kau letak Amirul Effendi kat poster tu. Dia paling banyak screen time dalam ni. Dengan Azhar Sulaiman, dia pun patut ada dalam poster sebab watak dia paling lama kat dalam filem ni. Dah lah, rugilah. Babi rugi sial bayar duit tengok cerita ni. Aku nak tengok cerita ni sebab trailer dia nampak gempak. Okay, nampak nice gila. Wow, I was not expecting that good trailer dia. And I was not expecting this film is to be that bad. Like, Lakonan dalam filem ni aku rasa Azhan Rani sahaja yang overwhelmed, yang kena lah dengan karakter seorang director yang mempunyai ilmu bagai semua tu. Dia nampak lah karakter dia kan. Selain daripada tu, Sherry Al-Haddad was kind of like jumpy, terlalu sekejap dia macam ni, sekejap macam tu, dan kau tak nampak progression of character. Selain daripada Azhan Rani, tak ada seorang pun yang aku nampak progression of character. Tak ada. Dia takat tu je. Amirul Effendi pun stay maintain daripada mula sampai habis macam tu je. Okay? Dah lah development dia dengan aku paling benci pada penghujung filem ni. Dia ada watak siapa nama? Amirul Effendi. Dia ada relationship dengan someone ni, tapi benda tu tak develop langsung. Dia muncul pada penghujung filem saja. Ya Allah. Aku tiba-tiba nak cakap overall dia tau. Aku dah malas nak cerita lebih pasal filem ni. It was kind of rasa macam what the hell is this? Keluar kat Astro First, filem, full-fledged filem, RM15.90. Dan kualiti dia, aku tak tahu lah, mungkin gambar dia tak cantik ke apa ke, tapi hari tu aku tengok Mael Tote, cantik je gambar. Kan? Gambar cantik, colour cantik. Okay? Tapi filem ni macam zaman 2010, 2009 lagi tau.
macam ada pecah-pecah sikit. Dia cerita dia sebenarnya pendek je. Kau bayangkan filem ni dah lah pendek, memang sejam 10 minit. Memang pendek gila. Tapi padahal kau boleh buat lagi pendek. Kau boleh buatkan dia jadi macam like cerita pendek for short story untuk TV3 dimainkan selama setengah jam sahaja. Kau boleh buat macam tu sebab cerita dia sangat pendek. Banyak benda yang tak relevan, yang tak ada kena-mengena ada dalam filem ni. Even sampai sekarang aku petikai juga, dia nak buat cerita apa sebenarnya? Adakah dia nak buat cerita action? Tapi intro tadi tu, cerita seram tu apa benda? Apa related to this film? Dia macam ni tau. Dia seolah-olah macam filem ini adalah filem sampah yang menceritakan tentang produksi filem yang membuat filem sampah. Macam tu. It's that bad. Dia macam Inception tau. Filem sampah berada di dalam filem sampah. Oh my god. At least it was better lah daripada Cluster memang aku menyumpah gila babi. Tapi yang ni at least aku lihat juga Azhan Rani dengan Amirul Effendi beraksi dalam filem ni. Walaupun dia punya tu tak adalah dia bukan dalam kategori yang aku rasa macam ini adalah Azhan Rani, ini adalah Amirul Effendi. Tak, level lakonan diorang ni macam mediocre gila. Like Amirul Effendi want to jaga jauh gila beza. Azhan Rani dalam Nur punya TV series memang jauh beza, memang lain lah daripada level ni kan. Kau bayangkan Mael Tote dulu tu yang orang anggap kelakar, aku gelak dalam 40% saja daripada 100% filem tu. At least itu dah bagus gila tau. Ini aku dalam 5% je aku gelak. Itu pun sebab dia macam macam tu je. Mark Adam, apa function dia kat situ? Tahulah dia handy tapi Allah, banyak. Dia dalam filem ni ada terlalu banyak sangat karakter. Tapi dia ada banyak gila karakter, banyak gila pelakon. Tapi durasi filem sejam 7 minit je. Kelakar siut tengok cerita ni. Tak, dia kelakar sebab macam kenapa aku tengok cerita ni siut? Dia tak layak dipanggil filem. Dia layak dipanggil macam cerai kerama ke, ataupun even cerai kerama pun ada banyak cerai kerama kat TV3 yang hari Sabtu malam-malam yang menyentuh hati, yang menggugurkan hati tau. Yang ni macam nak kata kelakar tak, nak kata best tak juga, nak kata sedih lagi jauh. Oh my god. Itu aku tak sentuh technical tau. Aku tak sentuh pasal poster dia sama macam Knives Out ke apa ke, tak ada. Aku tak ada sentuh pasal benda-benda yang obvious. Okay? Aku hanya ceritakan pengalaman aku menonton filem ni selama sejam 7 minit. Itu pun aku rasa lama. Ya Allah, aku faham. Dia ada intention yang baik tau. Dia nak menunjukkan perkara yang sebenar berlaku di belakang, di sebalik tabir sebuah produksi filem. Tapi cara dia orang implementkan idea tu ke dalam sebuah filem gagal. Benda tu tak nampak. Benda tu nampak macam macam apa yang berlaku kat dalam filem tu. Dia orang buat filem sampah. Macam itulah yang berlaku kepada filem ni, pada bikin filem. So tu dah. Overall aku sangat tak berpuas hati. Langsung sikit pun aku tak rasa berpuas hati. Tapi dia tak adalah rasa macam aku bazir duit macam cerita Cluster itu. At least yang ni dapatlah juga aku tengok Azhan Rani, aku dapat tengok Amirul Effendi, aku dapat tengok di sebalik tabir sebuah produksi filem. Aku tahu benda tu, oh memang betul lah benda ni ada semua ni kan. At least aku tahulah benda tu. Tapi selain benda tu memang hamba gila weh. So aku tak nak cakap lebih. Aku takutkan ada yang triggered, ada yang fans Syah Aliyahya ke datang kat YouTube channel aku pergi maki-maki aku ke, okay? Fans daripada Era Fazira tiba-tiba datang ke channel aku maki-maki ke apa ke. Kalau kau suka filem tu, kau suka. Kalau aku ni adalah Zaf Vlog, okay? Apa yang basically aku review berdasarkan apa pandangan aku sahaja, okay? So yeah, bikin filem ni Zaf benarkan untuk korang submit video untuk review rakyat. Untuk Pure Pixels ni korang boleh submit review korang. Korang boleh tengok video review rakyat, macam mana proses dia. Hantar sebelum 6 petang hari Jumaat esok, okay? So yeah, rating aku untuk bikin filem ni adalah 2/5 shit. Untuk filem, bikin filem. Kalau korang dah tonton filem ni, apa pandangan you guys tentang filem ni? Mungkin aku seorang je yang rasa macam ni. Mungkin aku seorang je yang kami hitam rasa macam cerita ni tak best, nak mampus. Mungkin ada yang di kalangan korang yang dah beli tengok filem ni dan korang tengok filem ni sampai habis sejam 7 minit. Apa pandangan you guys tentang filem ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.